Berikut adalah kata kunci operasi darab. Antaranya darab kali daripada, iaitu pecahan atau peratus. Jumlah bagi sesuatu bilangan. Jumlah kesemuanya. Untuk luas adalah panjang darab lebar. Bagi isi padu, panjang darab lebar darab tinggi. Dan yang terakhir adalah hasil darab. Itu adalah antara kata kunci bagi operasi darab. Assalamualaikum dan hai semua. Baiklah, hari ini kita akan ulang kaji tajuk darab perpuluhan tahun 4. Baiklah, kita akan ulang kaji 4 soalan. Baiklah, soalan yang pertama, 3 darab 1.7 liter. Jika kita lihat dalam buku teks, situasinya adalah satu botol air yang isi padunya 1.7 liter. Ada 3 botol. Kalau 3 botol tu isinya semua 1.7 liter, berapakah jumlah isi padu air tersebut? Yang semuanya 3 botol tersebut. Jadi kita akan semak macam mana kita nak mengira. Saya akan tunjukkan 2 contoh langkah kerja. Yang pertama bentuk lazim dan satu lagi bentuk kekisi. Jadi soalan yang pertama saya akan tunjukkan bentuk lazim dahulu. Bila kita nak buat dalam langkah kerja, pastikan dalam darab itu kita ambil nombor perpuluhan dahulu. 1.7 darab 3. Dan nombor bulat di bawah. Nombor bulat maksudnya tak ada perpuluhan. Nombor perpuluhan kita letak di atas. Dan setelah kita selesai, apa yang perlu kita buat? Kita buat sifir. Murid kena buat sifir di tepi buku tulis ataupun di tepi langkah menjawab. Okey, ini adalah sifir 3. Sifir 3 yang perlu kita akan jawab nanti. Seterusnya dah siap sifir, dah siap langkah kerja, baru kita jawab. Okey, jangan lupa titik perpuluhan terus saja letak di bawah. Okey, 7 darab 3 ataupun tepat ke-7 dalam sifir 3 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bermakna 7 darab 3, 21. Ni tepat yang ke-7. Bermakna 7 darab 3, kamu akan dapat jawapan 21. 1 letak di bawah, 2 letak di atas. 1 darab 3, tempat pertama. 1 darab 3, 3. Nak tulis sini 3 ke? Tidak. Nak buat apa dengan 2 ni? 3 tambah 2, kamu akan dapat 5. Jadi jawapan terakhir dia adalah 5.1. Dah selesai ke? Belum. Jangan lupa, ini unit apa? Unit liter. Tulis 5.1 liter. Untuk soalan yang kedua, saya akan tunjukkan langkah kerja menggunakan bentuk kekisi. Baiklah, yang pertama, kita tengok dulu mana nombor yang ada perpuluhan. 2.54 cm. Jadi, nak buat dalam bentuk kekisi, kita akan buat dalam bentuk kotak. Okey, kenapa 3? Sebab ada 3 nombor. Dan isikan nombor dia di atas. 2.54 darab 4. Dan jangan lupa buat sifir 4 di tepi langkah kerja kamu. Okey, dah siap sifir, baru kita boleh jawab. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan, satu kotak kekisi ni, satu kotak ni, besar ni, bersamaan 4 kotak kecil buku kamu. Jangan satu kotak kecil ni, satu kotak ni bersama satu kotak kecil. Cikgu tak nak. Pastikan kalau nak buat dalam buku tulis, buat dengan kemas, dengan satu kotak ni bersamaan 4 kotak kecil buku tulis. Okey, dan terusnya kita jawab. 4 darab 4 ataupun tempat keempat dalam sifir 4. 1, 2, 3, 4. Bermakna sini adalah 16. 5 darab 4. 1, 2, 3, 4, 5. Sini 20. Okey, sebelum saya lupa, titik perpuluhan terus saja letak di bawah. 2 darab 4, kamu akan dapat betul ke tidak? Salah. Kalau kamu tulis macam ni, bermakna kamu tulis 80. 2 darab 4 adalah 8. Jadi, sepatutnya kamu tuliskan sifar 8. Tu baru betul. Dah selesai, baru kita tulis jawapan. Okey, 6 tak ada, keluarkan. 1 tambah sifar 1. 2 tambah 8 10. Sifar letak sini, 1 letak di laluan sebelah dia. Tambah 1. Bermakna 1 tambah sifar 1. Dan jawapan terakhir 10.16. Ada unit ke tidak? Ada, iaitu cm. Jangan lupa tulis jawapan di atas. 10.16 cm. Untuk soalan yang ketiga, ia melibatkan darab nombor berganda. Perpuluhan darab nombor berganda. Macam mana kita nak buat dalam bentuk kekisi dengan darab nombor berganda? Okey, mari kita lihat. Yang pertama, kita cari dulu nombor perpuluhan, iaitu 1.25. Ada berapa nombor? 1, 2, 3. Bermakna kita buat 3 kotak. Okey, dah 3 kotak, isikan nombor. 1.25 darab, betul ke tidak?
satu baris, pastikan satu nombor. Bermakna sifar ni kita tambah lagi satu baris kotak di bawah. 1.25 darab 10, ataupun kita boleh terbalikkan 10 darab 1.25. Nak perlu buat sifir tak? Boleh nak buat. Tapi sebab saya nak ringkaskan, saya terus jawab. 5 darab 1, 5. 2 darab 1, 2. Titik perpuluhan jangan lupa, terus saja letak di bawah. 1 darab 1, 1. Okey, apa-apa yang didarabkan dengan sifar, kita akan dapat jawapan sifar. Baru kita selesaikan. Sifar 5, 2. Okey, sini 1, sini sifar. Jawapan terakhir 12.5. Sifar sini dengan sifar sini nak perlu ambil tak? Tak perlu, sebab tak ada nilai. Melainkan kalau nombor belakang dia ada nombor. Contoh ada 1. Kenalah tulis semua ni. Tapi kalau belakang dia contoh sifar juga, tak perlu nak tulis sebab tak ada nilai. Sama juga di sini, tak perlu nak tulis. Jadi jawapan terakhir dia 12.5 cm. Jangan lupa tulis di atas juga 12.5 cm. Untuk soalan yang terakhir, saya akan tunjukkan satu cara yang mudah untuk menyelesaikan soalan darab. Tetapi soalan ni hanya boleh digunakan bila kamu darab dengan 100, 10 ataupun 1000. Hanya dengan nombor 10, 100, 1000 saja. Kalau nombor lain contoh 120 ataupun 12, tak boleh. Hanya boleh 10, 100, 1000 saja. Untuk contoh yang ni saya akan tunjukkan. Yang pertama, tuliskan semula soalan dia. 100 darab 0.956. Tengok nombor di sini, 100 ni. 100 ni ada berapa sifar? Ada 2 kan? Bermakna kita akan pindahkan titik perpuluhan ni sebanyak 2 tempat perpuluhan. 1, 2. Bermakna titik perpuluhan akan ada di sini. Dan tuliskan semula jawapan. 9, sifar ni dah tak payah sebab dah tak ada nilai. 95.6. Itu sahaja. Okey, saya akan tunjukkan contoh yang lain pula. Contoh kita darab dengan 10. Contoh darab dengan 10. Kita ambil sifar perpuluhan 956 darab 10. Sama je, walaupun kedudukannya lain, cara jawabnya sama je. Tengok, ada berapa sifar? 1 kan? Bermakna titik perpuluhan mesti akan bergerak ke kanan. Jadi titik perpuluhan sini akan bergerak sebanyak sekali sahaja. Bermakna jawapan dia adalah 9.56. Itu sahaja. Contoh soalan jika dia darabkan dengan 1000. Macam mana? Okey, kita tengok 1000 darab sifar perpuluhan 956. Kita tengok nombor 1000 ni. Ada berapa sifar? 3 kan? Bermakna titik perpuluhan ni akan bergerak sebanyak 3 tempat titik perpuluhan. Bermakna titik perpuluhan akan berada di belakang. Jadi, kamu tuliskan jawapan dia adalah 956. Perlu ke nak tulis titik perpuluhan sifar ni? Sebab kalau kamu tulis, sama je nilai dia. 956 sifar. Jadi, tak perlu nak tulis, kita abaikan. Sebab belakangnya sifar, kita abaikan. Dia akan jadi seperti ini sahaja. Selesai untuk contoh soalan yang terakhir. Terima kasih. Berikut adalah contoh soalan penyelesaian masalah. Jadi, aktiviti hari ini, murid boleh menjawab soalan dan berikan jawapan di komen di bawah. Contoh soalannya adalah jumlah berat bagi satu bekas garam adalah 1.48 kg garam. Jika terdapat 14 bekas, berapakah jumlah berat garam bagi kesemua bekas yang ada?